Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tam bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih dipanjangkan lagi usia buat kita sehingga hari ini. Hari Rabu. Hari ini 2 Jun. Hari kedua dalam bulan 6 dan kita berada pada fasa terakhir ataupun 10 hari terakhir bagi bulan Syawal, dan hari ini kita berada pada 21 Syawal dah. Berbaki beberapa hari sahaja lagi, yang mana Syawal pun akan tinggalkan kita dan kita akan masuk kepada bulan Zulqa'dah pula. Suka untuk saya pesankan total lockdown yang berlaku kepada kita untuk rakyat Malaysia pada hari ini, 10 hari yang terakhir ini, bolehlah kita ambil balik mood 10 hari terakhir bagi bulan Ramadan. Bolehlah kita duduk dekat rumah sambil-sambil ni kan, ada yang bekerja daripada rumah. Dan ada juga segelintir yang bekerja di pejabat. Seperti saya, kena datang pejabat. Apapun waktu kita berada dekat rumah, cuba manfaatkan seolah-olah kita berada pada 10 hari terakhir bagi bulan Ramadan. Manfaatkan insya-Allah. Masa yang berada di rumah ni, cuba untuk khatamkan Al-Quran. Mungkin ada yang masih lagi melakukan puasa 6, yang berbaki lagi. Dan mungkin ada majoriti, saya kira ramai dah yang selesaikan puasa 6 sebab kita dah berada pada 10 hari terakhir bagi bulan Syawal ini. Dan ada yang telah melakukan puasa ganti mungkin bagi kaum Hawa. Kalau kaum Adam ni yang buat puasa ganti, dia agak pelik sikit. Atau mungkin ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan dia perlu untuk ganti puasanya yang baru ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada penaja utama kita, Persatuan Kaki Tangan Islam Lembaga KWSP, khusus buat yang di-Pertua Persatuan Ustaz Haji Zamri Asrun selaku pengelola bagi program ini, dan juga kepada semua bahagian teknikal ataupun tim Persatuan Kaki Tangan Islam Lembaga KWSP. Terima kasih saya ucapkan. Dan tidak lupa juga kepada para penonton yang setiap hari bersama dengan kita. Kalau kita lihat di ruangan komen, kita ada Mas Rizal Razali, dia bagi mini love. Terima kasih. Kita ada Izan Izami, dia pun bagi mini love juga. Terima kasih. Kita ada Ja Alang. Assalamualaikum Ustaz dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Izan Izami. Assalamualaikum DJ Ustaz dan sahabat semua. Waalaikumsalam. Rosmida Musa pun turut memberikan salam. Assalamualaikum semua. Kita ada Ida Ahida dan juga Azi Aini. Assalamualaikum DJ dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sharekan siaran langsung kita pada tengah hari ini. Kita nak belajar berkenaan dengan, kalau kita lihat di ruangan skrin ini, kita akan bersama dengan Ustaz Dr. Haili Abdul Hamid, pengajian berkitab sambungan setiap minggu berkenaan dengan fiqh solat. Jadi saya harapkan kepada anda dapat kongsikan siaran langsung kita pada tengah hari ini seramai yang mungkin. Moga-moga lebih ramai lagi akan mendapat manfaat perkongsian. Sebab kita nak tahu berkenaan dengan solat ni, belajar dah 13 rukun kan, daripada berdiri betul sampailah kepada tertib. Tapi di antara semua tu dia ada perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu. Sebab sifat kita sebagai manusia ni kadang-kadang lupa. Tertinggal rakaat lah, terlupa bacaan itu inilah. Jadi apa langkah-langkahnya ataupun SOP di dalam solat ni bagaimana? Yang sekarang ni yang bermain di fikiran kita, tak pakai face mask akan didenda. Penjarakan tak ada, akan dikenakan compound. Merentas kawasan, daerah ataupun negeri akan dikenakan tindakan sekian. Itu SOP berkenaan dengan ataupun prosedur garis panduan berkenaan dengan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Tapi dalam solat pun ada SOP-nya. Ada dia punya kaedah-kaedah yang perlu kita ikut. Nak tahu
kena berada di dalam live ini daripada awal sehingga akhir, dan saya minta untuk anda sama-sama kongsikan secara langsung ini. Jom kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harapkan majlis ilmu kita pada tengah hari ini akan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Sambil-sambil ada yang dekat rumah mungkin sedang masak, ada yang buat gulai daging mungkin campur dengan apa orang kata, rebung. Tadi saya ada dapat satu menu ni, ada yang kongsikan bersama-sama dengan saya. Masya-Allah. Selamat bertugas di rumah lah. Bila bertugas dekat rumah ni, dia akan, kalau bagi wanita, dia lah tukang masaknya, dia lah tukang tengokkan anak-anak sambil-sambil menghadap dekat komputer masing-masing ataupun laptop masing-masing. Selamat bertugas semua. Jom kita dapatkan penceramah kita yang sudah pun bersedia di belakang tabir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapare? Alhamdulillah. Api. Ni baru punya. Paras. Alhamdulillah. Okay, Ustaz, saya dimaklumkan Ustaz sekarang bersecara langsung dari rumah. Ya, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Mudah-mudahan hari ini secara langsung kita dipermudahkan oleh Allah Ta'ala, dan kita nak sambung pengajian berkenaan dengan fiqh salat ini. InsyaAllah. Permulaan masa saya serahkan kepada Ustaz. Terima kasih yang memulakan majlis DJAS kita, yang dikasihi Yang Berbahagia Pengetua PKIL KWSP Sahaja Zamri Asrun, yang berusaha juga saudara Edi dan seluruh warga PKIL KWSP yang bersama pada ruang ini, juga warga KWSP yang juga bersama, dan kaum muslimin muslimat yang bakal menyertai juga pengajian pada tengah hari ini, insya-Allah. Pertamanya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih merezekikan kita kesempatan untuk melakukan amal-amal kebaikan yang kita tahu, ya, betapa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buat apa pun kita akan dapat tengok nanti, ya, ganjaran dan juga balasan pahalanya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wajah juga kita bakal lihat nanti aplikasinya dan kesannya dipaparkan nanti di akhirat kelak. Jadi atas keyakinan dan keimanan itu, maka kita terus melakukan benda-benda baik yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya menuntut ilmu ni, yang merupakan satu peluang ganjaran pahala yang sangat besar, yang mudah pada hari ini hanya dengan pasang Facebook. Tapi jangan tinggal, ada orang pasang batu ditinggal. Dia mengayau tempat lain, dia buat benda lain. Dia macam online tapi tidak online sebenarnya. Dia on air je. Tak tahu kat mana. Jadi tak apalah. Walaupun begitu, kalau pun kita tak dapat online, apa kata kita share-sharekan juga. Ya, semoga pengajian ini dapat dikongsi kebaikannya, manfaatnya, maklumatnya, ya, kepada rakan-rakan kita, kaum muslim muslimat yang juga memerlukan panduan untuk menyempurnakan ibadah asas mereka, iaitu salat. Alhamdulillah, selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat penuh kasih dan cinta kita harapkan, ya, moga-moga menjadi talian pertautan di antara umat dan nabinya di akhirat kelak dengan talian syafaat, insya-Allah. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, pengajian fiqh shalah pada tengah hari ini kita sambung dalam bab masih bercerita tentang sujud-sujud yang ada dalam ibadah umat Islam. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah pun berbicara tentang betapa sujud-sujud ini ada 5 bentuknya. Yang pertama, sujud rukun solat itu sendiri 2 kali setiap rakaat, dan
Dan kemudian kita baru saja menamatkan tentang sujud sahwi ya pada minggu yang lalu, dan kemudian insya-Allah hari ini kita akan bercerita tentang sujud yang ketiga, iaitu sujud sajadah, dan sujud tilawah yang keempatnya, dan yang kelimanya nanti sujud syukur yang akan kita bicarakan di penghujung pengajian ini insya-Allah. Jadi sebelum itu mari kita tengok sedikit sepintas lalu. Pada minggu yang sudah kita telah pun membicarakan tentang kaifiat sujud sahwi. Ya, sujud sahwi ini kita rujuk pada kitab, siapa yang masih ya memegang kitab, ada kitab pada sisinya, maka muka suratnya 212. Ya, kita tengok sepintas lalu ulangan kaifiat sujud sahwi, tata cara mengerjakan sujud sahwi. Kita pun tahu sujud sahwi ini kita lakukan kerana pengakuan kita atas kelupaan, kelekaan, kealpaan, ya, atas realiti kita manusia, dan memang ya, kekurangan tumpuan kita dalam mengerjakan solat. Kalau rukun, cara rukun lah, datangkan balik perbuatan tu, dan kemudian kita sujud sahwi. Kalau sunat abad, kita laksanakan sujud sahwi. Dan ya, begitu juga terlupa perkara-perkara yang lain, ya, terpindah ya, bacaan pada tempat yang lain, maka ini semua menuntut kita sujud sahwi dengan tuntutan sunat. Pun begitu, ya, untuk melakukan sujud sahwi ini, ya, kalau kita tengok perbincangan pada muka surat 212 ini, disebut begini. Pengarang menyebut diwajibkan berniat untuk bersujud sahwi. Maksud berniat di sini adalah bukan nawaitu, atau orang Melayu biasa niat dia ingat usolli lah. Tidak. Niat maksudnya faham dan tahu, sedar betapa yang kita lakukan ini adalah sujud sahwi. Dia tak boleh kita sujud tapi tak tahu ni sujud apa ya. Itu maksudnya. Ya. Diwajibkan berniat itu maksudnya sedar melakukan ini adalah sujud sahwi. Maka ada di kalangan kita perasan tak, kadang-kadang kita masbuk, datang-datang imam tayyah akhir. Maka kita pun duduk bersama dengan dia tayyah akhir lepas takbiratul ihram. Tiba-tiba dia sujud. Maka kalau orang mengaji dia akan tahu, oh imam sujud sahwi. Dia tak boleh aku ikutlah benda apa imam nak tahu. Dia mesti difahami bahawa ini sujud sahwi lah ni. Lepas tayyah akhir, patutnya beri salam, tapi ada sujud lagi. Ini sujud sahwi. Jadi setiap kita kena tahu. Dan dalam situasi itu, makmum wajib ikut imamnya. Walaupun dia tak tahu apa dosa imam. Apa kesilapan imam ni nak sujud sahwi ni. Ya, mungkin jadi keluhan. Ada setengah orang yang tak faham, dia kata, Allah, aku datang-datang nak sembahyang cepat ni. Dah tayyah akhir, ingatkan lepas ni boleh speed lah. Imam beri salam, aku bangkit cepat-cepat. Cepatlah habis. Tengok-tengok imam sujud pula. Sujud apa benda, Mam? Dalam hati lah. Kalau terluar memang batal lah. Ya. Tak boleh kita berperasaan ataupun berfikiran atau melakukan tindakan, malah aku ikut kau, bukan salah aku pun. Ya, kau yang silap, aku pula nak ikut. Tuan-tuan, tak boleh ya. Bagi setiap makmum, bila mana kita dah berniat makmuman, tadi kan Allahu Akbar, saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai ikut imam yang dah tayyah akhir ni, nak cepat. Awak dah kata makmuman, awak kena ikut. Selagi mana imam tak menamatkan solatnya sebelum beri salam. Jadi kalau imam sujud sahwi, walaupun awak tak tahu apa kesilapan imam, apa pasal aku nak ikut dia, tak, awak dah kata awak makmuman, awak kena ikut. Maka kenalah ikut imam tu sampai dia sempurna sujud sahwi, tayyah akhir balik dan beri salam, barulah awak lu bangun, sempurnakan rakaat tu. Tak payah bebel ikut je. Dia ada satu lagi penyelesaian, tapi ini kurang cantik. Apa dia? Tuan-tuan boleh sebaik imam sujud sahwi, tuan-tuan berniat mufaraqah. Niat dalam hati berpisah dari imam. Ya, tak ikut imam, tak apalah imam, goodbye, saya ada keperluan lain. Ya, selamat tinggal imamku. Dalam hati, ya, saja aku berniat berpisah dari imam. Tak pun niat dalam hati sepintas lalu je, aku berniat berpisah dari jemaah solat imam ni dan sempurnakan sembahyang sendiri. Boleh yang tu. Tapi kena niat mufaraqah. Cuma niat mufaraqah ni dia akan meluputkan fadilat berjemaah. Yang tadi lebih sempurnalah yang pertama ikut saja. Namun belah gitu je. Tinggalkan imam, entah engkau lah imam, kau sujud aku bangun tu lah, tanpa niat mufaraqah, batal sembahyang awak. Yang malah haram dilakukan kalau kita tahu. Okey, itu penjelasannya. Jadi sebab itu saya nak cerita awal, sujud sahwi ni kena sedar, kena tahu maksudnya. Ya, kalau kita ikut orang, kita kena tahu, oh dia buat sujud sahwi, saya ikutlah. Tak boleh kita buat tanpa ya kita sedar, tanpa kita niat. Okey, sujud itu dilakukan selepas membaca tayyah akhir sebelum memberi salam. Ya, dan ia dikerjakan sebanyak 2 kali. Sujud sahwi 2 kali ya tuan-tuan, bukan sekali. Ya, sujud sahwi ini dikerjakan 2 kali. Ya, posisi asalnya adalah sebaik selepas menamatkan tayyah akhir sebelum beri salam.
Ini ya posisi asalnya. Ada posisi lain ke? Ada orang posisi kedua dia adalah lepas beri salam. Lepas beri salam baru ingat Allah tak sujud sahwi. Patutnya kena sujud sahwi, tak baca doa kunut tadi. Lupa tayat awal tadi. Itulah. Ada offer kedua. Allahu Akbar, yang baiknya Allah dengan kita. Dah lah lupa tayat awal. Lupa lagi sujud sahwi. Boleh lagi cover. Ya. Cover dengan macam mana? Lepas beri salam. Tapi ini bersyarat, tak boleh tempoh masa di antara masuk semula pada solat untuk sujud sahwi itu dengan beri salam tu tempohnya terlalu lama. Dah habis doa, dah habis semua, jemaah dah kata, "Mam, tadi tak sujud sahwi." Tak apa, jom kita sujud sahwi. Tak boleh lah. Dia dalam tempoh hukum adatnya tak terlalu lama. Artinya masih berkisar dalam mungkinlah seminit, dua, atau dalam tempoh yang tak lama dalam majlis solat lagi. Sebab merujuk kepada hadis Dzul Yadain yang menegur Rasulullah SAW. Kan? Rasulullah pernah semayang zuhur, Rasulullah semayang 2 rakaat je. Tu tengok tu. Itu pun kata, yes. Tengok, aku lupa 1 rakaat. Rasulullah lupa 2 rakaat. 2 rakaat. Lepas tayat awal, Rasulullah SAW beri salam. Tuan-tuan. Ini rujukan posisi kedua kita lah. Rasulullah beri salam. Subhanallah. Jadi selepas beri salam 2 rakaat kedua, jadi para sahabat, tengah Rasulullah beristighfar atau berzikir tu, para sahabat, ada seorang sahabat nama Dzul Yadain. Dzul Yadain ni maksudnya orang yang ada 2 tangan. Kita pun ada 2 tangan. Adalah cerita dia tu. Tak boleh nak slot kat sini dah. Okey, jadi dia tanya Rasulullah, aku siratil solat am nasita ya Rasulullah? Adakah semayang dah dipendekkan atau kamu lupa ya Rasulullah? Tu cerita dia. Maka Rasulullah memandang ke belakang dan bertanya sahabat yang lain, adakah benar apa yang Dzul Yadain cakap? Artinya aku semayang 2 rakaat je ke tadi? Letas Rasulullah, selepas Rasul dapat makluman daripada sahabat, betul apa yang Dzul Yadain cakap, kamu semayang 2 rakaat. Maka Rasulullah terus bangkit, bertakbiratul ihram semula dan menyempurnakan 2 rakaat lagi, dan di hujung semayangnya Rasulullah sujud sahwi. Ni cerita yang Rasulullah tambah rakaat. Artinya kalau kita terlupa pun rakaat selepas beri salam, kita boleh tambah je rakaat tu dan disunatkan sujud sahwi di hujung. Jadi ini cerita. Tapi kalau imam kita lupa, semayang maghrib kata dia semayang 2 rakaat aja, awak jangan buat ayat Dzul Yadain tadi. Cakap, imam, semayang memang dah pendek dengan 2 rakaat ke maghrib sekarang? Itu cari gaduh namanya. Imam, sekarang memang semayang maghrib 2 rakaat lah. Ke kau lupa? Dzul Yadain tanya Rasulullah begitu sebab atas realiti Rasulullah. Rasulullah menerima wahyu. Syariat masih boleh berubah. Mungkin semayang zuhur jadi 2 rakaat. Tapi kalau Pak Imam kampung kau tanya macam tu, memang cik gaduh. Memang kena penumbuk. Cakap, kau besar tak buat hati cakap. Dia yang kena keluar ayat begitu. Cakap je lah, semayang maghrib dia kena buat 2 rakaat. Cakap je lah, aku semayang 2 rakaat. Yang kau cakap semayang. Ingat aku Nabi ke? Okey, berbalik pada cerita kita tadi. Jadi ni selingan. Rujukannya ada. Jadi memang sembahyang ini, kalau kita dalam majlis tempoh yang masih sesuai dalam majlis solat, kita masih boleh menyambung semula solat dengan takbiratul ihram yang baru dan sempurnakan rakaat yang masih berbaki. Tak perlu sembahyang balik semula. Setakat ni kita sembahyang lain je lah, senang. Itu tidak senang. Sudah tidak tepat. Sebab kita masih dalam suasana solat, masih diterima. Tapi kalau dah sembang kat luar, dah berjalan, dah habis doa, itu dah terlalu lama tempoh. Okay, dan ketika sujud sahwi ni kita disunatkan membaca subhana man la yanamu wala yasud. Subhana maksudnya maha suci. Man la, dia yang tiada. Yanamu, tidur. Wala, dan tiada. Yashu, lupa. Maha suci Allah, zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Sesuailah dengan kondisi sekarang waktu itu yang kita ni terlupa. Zikir ini memang popular, tetapi tidak ada sabitan daripada hadis-hadis yang sahih lah. Sebab itu ada setengah fuqaha menganjurkan boleh juga kalau kita nak baca tasbih sujud yang biasa, iaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhan, ni geng-geng yang yes macam ni ustaz, betul. Tak payah baca tasbih yang baru. Kau orang kalau yang selamat memang sonok sangat. Tapi itu satu pendapat. Nak ngapal ni pun satu hal. Amboi, lagu Iman Troyeng kau hafal dah habis dah lagu raya.
Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa pun tak boleh nak ingat. Dah terhafal Ustaz, tapi memang obat. Lambat nak masuk. Subhana man la yanamu wa la yasu, tak hafal-hafal. Okeylah kalau tak hafal, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca 3 kali juga. Ya. Sekiranya sujud sahwi dilakukan kerana sengaja meninggalkan sunat abad, maka disunatkan bersama tasbih. Ini baca istighfar sekali. Ya. Kita sengaja tak nak baca doa kunut, nak cepat. Ataupun tak hafal, kena orang tolak jadi imam. Tak hafal doa kunut. Bukan tak hafal Ustaz, tapi tak apa-apa perasan. Mana yang dulu, Allahumma hdina fiman hadait, yang kan jadi wabarik lana fiman atait. Gementar kan. Orang tua pula belakang tu. Sujud sahwi je lah jalan paling selamat. Maknanya sengaja. Yang sengaja ni bersama dengan subhana rabbiyal a'la atau subhana man la yanamu wa la yasu, kita dituntut juga untuk istighfar. Saya awal sengaja tak nak buat istighfar. Ya. Istighfar tak tahu. Istighfar astaghfirullahalazim lah. Itu saja. Kemudian cara duduk, ya, melakukan sujud sahwi ini, ya, di antara 2 sujud sahwi ini kita duduk istirahat juga. Duduk macam duduk bacaan Rabbi firli warhamni wajbur, dan memang itulah bacaannya pun. Ya, bacaannya sama juga bacaan duduk antara 2 sujud tu, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, sampai ke ujungnya. Begitulah. Ya. Dan sementara duduk terakhir bagi sujud sahwi adalah duduk tawarruk. Dah berakhir, ya, sujud yang kedua kita bangun, maka kita akan duduk tawarruk, duduk tayat akhir itulah. Dan kita tidak perlu dan tak boleh baca tayat akhir lagi. Jangan buat hal. Ni ada imam pula dalam sujud sahwi. Lepas sujud sahwi 2 kali, dia baca tayat akhir lagi. Ya Allah, Akbar. Kau sujud sahwi tu sebab dah lupa. Ini lupa lagi pula. Nak buat macam mana? Makmum kena buat apa? Subhanallah, pujuk dengan makhraj yang power. At-tahiyyat. At-tahiyyat tu apa ya, Mam? Yang beri salam terus. Lepas sujud sahwi yang kedua tak ada lagi tayat akhir lagi. Terus beri salam. Dah nak buat macam mana lupa. Lupa, tolonglah nasihat. Jangan gaduh. Subhanallah. Ya, ataupun yang makmum terus kata Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh ke? Tak boleh. Jangan. Ya, sebab itu penamat kepada memberi salam. Jadi tegur dengan subhanallah sahaja. Kalau imam dah faham, dah dengar, terus beri salam. Tak payah sempurnakan tayat akhir itu juga. Ya, tak payah sempurnakan tayat akhir itu juga. Jadi saya teringat dulu masa satu ketika, inilah kita ni belajar kena ada ilmu. Satu suasana dulu, sebab saya pernah jadi mutawif, ya. Dulu sebelum saya kerja dengan Jawi dengan Jakib ni, memang full time lah buat guide orang pergi haji dan umrah. Nak jadi satu kita ni masa tawaf wada. Okey, tawaf wada ni maksudnya tawaf nak buat apa, minta izin pergilah, tawaf permisi lah untuk kita meninggalkan kota suci Mekah. Okey, kita dah pesan dah, tawaf dah, kemudian terus naik bas, barang semua dah tunggu. Tawaf dia, jadi bila mana saya dah buat tawaf tu, kita balik ke bas, tunggu ke bas, ada seorang ni tak balik-balik lagi. Saya selaku tawaf, kita kena mencari kalau tuan-tuan, cari kat tempat tawaf, tak ada. Kebetulan masa tu tak ramai sangat ya. Awal pagi lebih kurang pukul 10 tu tak ramai lagi orang. Saya pun cari, tak ada. Ish, mana pergi mamak ni? Saya pun terfikir. Cari kat hotel tak ada. Ya kata dah masa dah makin berjalan ni, orang dah bising dalam bas. Ya. Saya pun teringat, ini mungkin dia terjadi satu benda yang aku expect ni. Apa dia? Tuan-tuan, saya pergi kat tempat sa'i. Saya pergi kat tempat sa'i, nampak mamak dia dengan baju Melayu cantik, so select. Dia tengah sa'i seorang-seorang, tuan-tuan. Mana ada sa'i wadah? Mana ada orang pakai sa'i, pakai baju Melayu, bang? Okey? Kita pujuk, bang! Saya tak pergi dekat saya. Wah, balik lagi sini, Ustaz. Dia tunjuk apa? Ustaz, 3 lagi. Woi! 3 lagi benda, mana ada sa'i wadah? Tak boleh jerit lah, pergi dah bang. Cakap mana ada sa'i wadah, bang. Abang jangan buat abang tengok kiri kanan. Ada orang lelaki pakai baju Melayu macam abang, pusing kiri kanan. Ya, Safa Marwah. Tak ada. Ni sebab apa, mengaji tak habis ni. Jadi tuan-tuan pun macam tu lah kita. Ada penambahan yang kita rasa macam tepat, tapi sebenarnya tak betul.
Jadi hati-hati lah ya. Kalau tawaf ya wada ada tawaf sunat, ada tawaf umrah ada. Tapi sa'i ni memang umrah je. Tak ada sa'i sunat. Kau jangan buat hal buat sa'i sunat, sa'i wada. Jadi penat kita. Ya sebab tawaf sekejap bang, sa'i itu 700 meter kali 9. Kita panggil siap ada kata ada 3 lagi, 3 round lagi. Kawan-kawan ada. Ini masalah mengaji takbir. Jadi sebab itulah. Ya, lepas sujud sahwi yang kedua, tolong jangan baca tayat akhir lagi. Kesian makmum kalau kita jadi imam. Dan kalau kita terbaca, tak apa, terus beri salam. Ya, terus beri salam. Tak perlu sempurnakan bacaan tahiyat akhir yang tersilap itu. Okey. Ya kalau lain okey cerita pun sonok. Kalau lain tak okey nak cerita pun tak faham, tersekat-sekat. Aku buat lawak seorang lah. Ya, itu tak kelakar sangat pun Ustaz. Orang tak faham. Okey? Tak apalah. Okey, jadi kalau terlupa juga sujud sahwi selepas kita beri salam, maka kita boleh kembali dia dengan bertakbir Allahu Akbar, niat takbir itu masuk semula dalam solat dan terus takbir untuk sujud sahwi. Sebaiknya 2 kali takbir lah. Allahu Akbar untuk masuk dalam solat, longgar tangan tak payah. Duduk macam tu saja, duduk tayat awal dan terus sujud. Ya. Sujud. Bacaan sujud sahwi macam biasa, duduk antara 2 sujud, sujud lagi sekali, duduk tayat akhir, beri salam. Sempurnalah. Dan kalau dah bercakap pun tak ada masalah. Katalah kita jadi imam, beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar makmum macam bising-bising kat belakang kan. Ada yang tunduk cakap, dah lah tak baca doa kunut. Tak sujud sahwi pula. Biasa tu. Itu biasa. Abang kalau abang long dah biasa jadi imam, dia akan tenang. Tak apa. Maaf. Boleh cakap? Boleh bercakap. Okay, kita sujud sahwi sama-sama ya. Allahu Akbar. Dia pun takbir sekali. Allahu Akbar, dia sujud. Mulakan sampai beri salam. Selesai. Sebab masalah sujud sahwi ni kadang jadi gaduh tuan-tuan. Jadi gaduh. Orang Melayu kita faham, ada setengah orang faham bahawa kalau dah tak baca doa kunut, wajib sujud sahwi. Itu masalah. Dia faham wajib. Sebenarnya bukan wajib, sunat. Sebab sujud sahwi pun sunat. Analoginya senang, benda sunat. Takkan gantinya wajib. Tak sabar. Kan? Tayar getah, bocor berlubang, takkan awak tampal dengan besi, awak palam dengan welding, tak boleh, kena pakai getah juga. Jadi begitulah, kena faham. Jadi kalau dia tinggal sunat, tak buat sunat, masih sah sembahyang. Cuma sebaiknya jadi imam ni jangan jadi taiko. Imam kadang-kadang aku buat sah okey aja. Jangan macam tu. Jadi imam kena jadi imam yang mendamaikan, bukan asyik buat gua tunjuk arrow, tak boleh. Imam memang tak apa, saya silap tadi, okey kita sujud sahwi sama-sama. Okey. Jadi tenang. Ya, Rasulullah pun begitu wataknya. Kalau nak jadi taiko, tak jadi imam lah, buat keluarga je. Dah lah. Jadi imam kat bawah flat tu je. Ya, jemaah pun 6-5 orang je. Buat hal pula, tinggal 2 orang lah Pak. Itu pun, tak tahulah. Bangla mungkin tukang azan. Okey, selesai bab sujud sahwi. Kita masuk pula pada membicarakan sujud yang ketiga dalam ibadah umat Islam, iaitu sujud sajadah dan sujud tilawah. Kenapa? 2 serentak? Sebab benda yang sama. Yang membezakan namanya adalah kerana lokasinya, ya, posisinya. Sujud sajadah kita pun selalu sebut, iaitu sujud yang kita lakukan dalam solat. Sujud tilawah adalah sujud yang kita lakukan di luar solat kerana bacaan Al-Quran. Dan sebabnya sama, iaitu kita sampai pada ayat yang menuntut kita sujud. Ya, yang terdapat 15 tempat dalam Al-Quran. Okey, pertama kita tengok sujud sajadah. Kita panggil ya, sujud sajadah. Sujudlah sajadah tu. Sajdatan ni masdar, maksudnya sekali sujud. Ya, sujud yang sekali. Sebab normally sujud ni memang 2 kali. Tapi ada satu ibadah umat Islam sujudnya sekali, iaitu sujud sajadah. Dalam sembahyang kan rukun solat sujud tu 2 kali, tapi sujud sajadah sekali. Sujud tilawah juga sekali saja. Sujud-sujud tersebut, iaitu sujud sajdah dan sujud tilawah ini dilakukan kerana membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran yang tertentu yang bertanda dengan lambang masjid dalam Al-Quran dan tertulis di tepi Al-Quran itu dengan perkataan sajdah, ya, sujud ataupun sekali sujud. Jadi kita pun tahu. Tapi perlu kita tahu ya. Jadi setiap imam,
ya, dia tak boleh suka-suka dia untuk sujud. Pilih ayat-ayat sajalah dan tiba-tiba dia sujud, tak boleh. Ya, sebab sembahyang jemaah ni sebenarnya hak makmum lebih besar daripada hak imam. Kalau dia nak buat, dia kena maklumkan sebelum sembahyang. Pada rakaat kedua nanti saya akan baca ayat sekian-sekian dan padanya tempat sujud sajadah, jadi kita sujud sama-sama. Boleh buat. Kalau tidak, yang itu saja boleh. Apa dia? Yang pagi Jumaat. Jangan kau bantai pula. Kalla la wasjud waqtarib. Oh, Allahu Akbar. Oh, kau bantai sujud seorang. Tak boleh. Sujud ni sunat. Tapi berbuat huru-hara dalam solat Jumaat tu satu benda yang dilarang. Ya? Jadi jangan tunjuk hebat. Tapi sebenarnya kita tak hebat pun. Jadi kalau pun ada ayat-ayat sajadah dalam solat, tapi majoriti makmum kita adalah orang-orang yang tak biasa dengan benda tu, sebaiknya jangan buat. Malah ditegah untuk melakukan. Sebab nanti confirm bila mana kita Allahu Akbar, makmum semua rukuk. Kan? Bila kita bangun Allahu Akbar, makmum kata mana sami Allahu liman hamidah? Lah, rupanya imam sujud tadi. Dia pun yang pening, dia kata subhanallah lah, imam silap. Gaduh dah. Sebab tu bukan saja-saja suka. Ya. Tapi kalau ayat sujud tilawah, memang nampak sama-sama baca Al-Quran. Tak apa. Itu boleh kita lakukan. Tapi sujud dalam solat, sujud sajadah ni bukan boleh suka-suka. Ya, pertama sekali kerana amalan Rasulullah pagi Jumaat itu memang jadi amalan kita dah. Yang kedua, kalau nak buat mesti dengan pemakluman kepada para makmum di ruang mana, di ketika mana kita akan melakukan sujud sajadah tersebut. Okey. Ada sebanyak 15 tempat dalam Al-Quran yang disunatkan sujud, sama ada dibaca dalam sembahyang atau di luar sembahyang. Ialah Quran yang sama kita bacakan. Jika sujud dilakukan dalam sembahyang dinamakan sujud sajadah. Jika di luar sembahyang dinamakan sujud tilawah. Sujud sajadah, sujud sekali. Kenapa? Sembahyang biasanya sujud 2 kali. Ya, itu yang orang kampung sudah cakap. Sembahyang subuh hari Jumaat ni 3 rakaat. Sembahyang subuh pagi Jumaat imam sekarang buat 3 rakaat. Oh, rugi tak sembahyang macam tu. Sembahyang ni special. Sembahyang 3 rakaat. Tu ayat tu tak tepat ya tuan-tuan. Sebab rakaat merujuk kepada perbuatan rukuk. Ya, rakaat merujuk kepada perbuatan rukuk. Tengok spelling rakaat macam mana. Ra, kaf, ain, ta. Rukuk. Ra, kaf, ain. Ra, kaf, waw, ain. Ya, itulah kalimahnya. Rakaatan maksudnya sekali rukuk. Rakaatai ini 2 kali rukuk. Sembahyang sunat 2 rakaat. Sebab apa? Sebab 2 kali rukuk. Sembahyang subuh. Yang kata hari Jumaat 3 rakaat. Tak. 2 kali rukuk juga. Sujud je 5. Jadi tolong betulkan istilah tu. Ya, supaya kita tahu merujuk kalimah rakaat. Dan rakaat memang sembahyang apa pun, sembahyang 20 rakaat. Sebab apa? 20 kali sujud. 20 kali rukuk. 8 rakaat. Saya sembahyang tarawih 8 rakaat je. Sebab apa? Memang 8 kali rukuk. Sujud dia akan double. Kalau tambah sujud tilawah, lagi bertambah. Dan sujud ini dinamakan sujud sajadah. Ya, yang di luar solat dinamakan sujud tilawah. Ya, tilawah maksudnya bacaan Al-Quran. PJS kita qori sedap lah baca Quran. Nanti minta dia selagu nanti insyaAllah. Peringatan bahawa sunat sujud sajadah dalam sembahyang hanya tentu pada sembahyang subuh Jumaat jua. Tengok. Sunat sujud sajadah dilakukan dalam sembahyang hanya tertentu pada solat fardu subuh Jumaat jua. Tak boleh modify dah hari lain. Dan bacaan surahnya juga tertentu dengan surah As-Sajdah sahaja. Ya. Meskipun dengan qasad hendak sujud sajadah kerana membaca ayat sajadah Alif Lam Tanzil. Ya, Alif Lam Tanzil maksudnya surah As-Sajdah tu. Ya, dalam sembahyang fardu Jumaat subuh itu disunatkan kerana ada asasnya, ada rujukannya. Ya, sunnah baginda Nabi SAW. Sekiranya seorang itu bersolat membaca ayat sajadah ataupun surah yang mengandung ayat sajadah dengan salat dengan qasad hendak sujud sajadah sahaja, maksudnya batallah solatnya. Artinya dia saja pilih ayat-ayat nak buat sujud sajadah. Tak boleh tuan-tuan. Ya, ada setengah pokok kata batal terus. Jika dia seorang yang mengetahui akan haramnya, tapi berlainan hukumnya bagi orang yang bersujud kerana kebetulan membaca surah yang mengandungi ayat sajadah. Bukan qasad hendak sujud sajadah dalam solat, tapi dia bersujud kerana melakukan tuntutan bersujud, maka sujudnya tidak membatalkan solatnya. Ini sebab ceritanya adalah, contohnya ada setengah-setengah masjid dia amalkan tau. Imam ni baca surah memang ikut turutan ayat Al-Quran. Contohnya di masjid Bukit Damansara, tuan-tuan, imam dia imam. Ya,
Ustaz Malik dan Ustaz Fikri itu memang dia akan baca sampai khatam Al-Quran. Setiap 2 tahun atau 2 tahun setengah dia akan buat khatam, majlis khatam bacaan Al-Quran. Jadi dia akan bertemu dengan ayat-ayat memang yang 15 ni. Dan bukan pilihan. Bukan sengaja cari pasal atau cari nak sujud. Tapi memang dia selalu. Maka tu yang saya kata tadi, sebaiknya bila mana imam dia tahu di rakaat pertama atau rakaat kedua dia akan baca ayat sajadah. Kalau dia nak sujud, dia boleh saja tak sujud. Juga ni sunat. Kalau dia nak sujud, dia kena maklumkan pada makmum dia. Dan imam-imam di sana memang sangat disiplin. Ya. Kadang sonok semayang di situ sebab apa? Imam akan beritahu saya akan baca hari ini dengan qiraat riwayat sekian-sekian dan baca ayatnya sekian-sekian. Macam tu sekali. Jadi dia boleh bertadabur sekali. Bacaan ialah qari, sama Malik pun qari kan. Ustaz Fikri itu pun suaranya orang lunak, tenang, memang khusyuk. Ya. Saya sempat 4 tahun ya, mengurus masjid di sana. Dapatlah suasana tu. Jadi yang itu dibenarkan. Ya. Tapi kalau saja-saja pilih, awak tak hafal Quran pun tapi duk cari ayat sajadah. Lepas ni minggu ni ayat ni tak boleh bang Jangan buat hal. Perbincangan lanjutnya boleh kita rujuk dalam kitab Sabilul Muhtadi. Ya. Okey Ustaz, kalau boleh kita selitkan soalan boleh Sila. Okey, kita tengok ada 2 soalan. Kita pergi yang pertama dahulu daripada Puan Liz Daud. Ustaz, kalau time mengaji Quran, sebaiknya kita sujud ataupun kita berzikir sahaja? Ini soalan pertama. Bagaimana? Okey. Kita belum masuk sujud tilawah. Belum masuk lagi. Okey, tak apa. Bila mana kita baca atau kita dengar, kita disunatkan sujud. Okey? Kalau ada ruang sujud dan memang kita berwuduk, cukup syarat-syarat untuk sujud tu, sebab di hujung nanti kita akan cerita kaifiat dan juga syarat-syarat ya sujud. Maka kita sujudlah sebab sunat. Kalau ada ruang. Tapi katalah kita baca Quran ni dekat kedai mamak dengan geng-geng kita sambil tadarus kan, maka tak ada ruang nak sujud. Maka boleh saja kita gantikan dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Itu pun nanti akan kita bicarakan di hujung perbincangan ni. Maka hukumnya tetap sunat. Yang afdalnya kalau cukup syarat, ada kesesuaian, tidak ada halangan, maka memang kita dituntut untuk sujud. Yang ini ibadat. Tentulah pahala sujud ni besar berbanding bertasbih sahaja. Maka pilihlah yang lebih utama. Iaitu bila kita bertemu dengan salah satu daripada 15 tempat ini, yang kita baru menamatkannya, sama ada kita yang membaca atau kita yang mendengarnya, dua-dua kelompok ini disunatkan sujud. Ya, itu dia jawapan pada soalan tu. Tapi kalau tak ada ruang, memadai dengan bertasbih. Ya, bertahmid dengan menyebutlah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 4 kali. Okey, Ustaz, soalan keduanya. Okey, soalan kedua daripada Puan Khalijah ni, macam saya kenal ni orang ni. Assalamualaikum DJ Az dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau imam sujud sajadah, makmum rukuk, adakah sah solatnya? Bagaimana Ustaz? Okey. Kalau imam sujud sajadah, dan sujud sajadah tu adalah sujud sajadah yang valid, maksudnya hari Jumaat itulah. Dia tak buat pelik-pelik, ya. Maka makmum wajib mengikut imam. Ya, wajib mengikut imamnya. Ya, tak boleh makmum kata, alah sujud ni kan kira pun. Tak sujud pun tak apa. Ya. Nanti dia bangun balik dia sambung ayat ni, tahu dah. Ada mungkin mendapat gitu, malas. Okey. Apa hukumnya? Hukumnya adalah batal solatnya. Sebab apa? Sebab dia telah menyalahi imamnya dengan dipanggil takhalufun fakhish, ya, perselisihan yang sangat melampau. Melampau macam mana? Ketara sangat. Imam sujud engkau berdiri. Kan pelik tu. Kata jadi makmum, ikutlah imam. Imam buat benda betul tak? Betul. Benda sunat. Walaupun sunat. Tetapi sebab berlaku pertelingkahan tu ataupun dipanggil apa? View dia tu sangat bodoh nampak. Imam sujud engkau berdiri. Kata sebenarnya mana? Jadi sebab itu jangan buat. Kalau imam sujud, awak jangan malas. Ya? Kata malas aku. Dia bangun, aku tahu lah. Tata, nanti sambung. Tata, fajat dulu. Aku tahu dah tu. Tata tu, nanti aku tunggu kat atas je lah. Tak payah tata.
Jangan buat hal. Saya soalan ni dah pernah dia ajukan pada saya dengan seorang pakcik yang sangat selamba. Dia kata, saya malas tak? Dia ni nanti dia bangun sambung je kan? Tanya dia rukuk apa tak kira kan? Tak kira apa, kira lah tu. Mana ada sujud tak kira? Kira itu ibadah dan tambah pahala. Dan tak boleh. Kalau dah niat solat sebagai makmum, kena melakukan apa yang imam lakukan. Kalau sengaja menyalahi imam cara melampau ini, maka batallah solatnya. Batallah solatnya. Okay, mari kita tengok. Okay, Ustaz, DJS boleh interrupt kalau ada apa-apa soalan lagi. Baik. Saya tak nampak sangat ni, kecil je. Mhm. Okay, ayat-ayat sajadah. Yang pertama, pada penutup surah Al-A'raf, iaitu ayat yang berbunyi walahu yasjudun, dan kepadanya, kepada Allah mereka semua sujud. Kita semua sujud sama-sama lah. Kemudian ayat 15 surah Ar-Ra'd. Senarai ini adalah muka surat 213 dan 214 kitab ini. Bil ghuduwi wal asal. Ini pun cerita sujud pada waktu pagi dan petang. Yang ketiga, ayat 50 daripada surah An-Nahl, surah Lebah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Cerita malaikat yang sujud dan sentiasa ikut apa yang Allah perintahkan. Yang keempat, ayat 109 daripada surah Al-Isra. Wa yaziduhum khusyu'a. Sujud dan menambah pada mereka itu khusyuk. Yang kelima, ayat 58 surah Maryam. Kita tak payah ingat lah ni. Kita baca Quran selalu nampak lah tu. Kat tepi tu. Kharru sujjadau wa bukiya. Mereka tersungkur, menyembam, sujud dan menangis. Yang keenam, ayat 18 surah Al-Hajj. Inna Allah yaf'alu ma yasha'. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Yang ketujuh, la'allakum tuflihun. Semoga kamu jadi orang berjaya. Ayat 77 surah Al-Hajj. Yang ke-8 ayat 60 surah Al-Furqan. Wazadahum nufura. Yang ke-9 ayat 26 surah An-Naml. Rabbul arshil azim. Ini penutup ayat yang kena sujud lah. Ayat dia panjang lagi ni, ayat 3 kalimah terakhir lah dia ambil. Yang ke-10 ayat 15 daripada surah As-Sajdah yang sangat popular ni, wahum la yastakbirun. Tu kan kita Allahu Akbar. Kalau terrukuk nampak imam sujud, terus sujud. Ya. Tak payah malu-malu, tak payah tutup muka lepas sembahyang. Buat selamba je. Dan macam mana? Yang ke-11 ayat 24 surah Sad. Wa kharra raki'an wa anab. Yang ke-12 ayat 38 daripada surah Hamim Fussilat wahum la yas'amun. Yang ke-13 fasjudu lillahi wa'budu. Ayat terakhir daripada surah An-Najm, surah Bintang. Dan ayat ke-14 ayat 21 daripada surah Al-Insyiqaq yang berakhir dengan la yasjudun, mereka semua tak mahu sujud. Yang ke-15 ini daripada surah Juz'u Amma yang kita selalu baca, ayat terakhir daripada surah Al-Alaq. Iqra' tu wasjud waqtarib. Okay, selesai senarai itu, dan kita boleh rujuk pada Al-Quran terus, dan kita tengok kaifiat sujud sajdah dalam sembahyang dan sujud tilawah di luar sembahyang. Yang pertama, sujud itu dilakukan sekali jua tanpa takbiratul ihram, sebaik saja membaca ayat-ayat berkenaan. Tanpa mengangkat tangan lah maksudnya. Sujud sajadah ni tak perlu permulaan lain sebab dia dah dalam sembahyang. Tapi kalau sujud yang lain sebab di luar sembahyang, kita kena takbiratul ihram. Sujud tilawah kena Allahu Akbar, takbir dulu. Nak memulakan ibadah tu. Sebab sujud ni dalam solat, maka tak perlu takbiratul ihram. Habis yang kita sebut Allahu Akbar, itu takbiratul intiqal. Takbir sebutan yang sama, tapi fungsinya berbeza. Itu takbir kerana berpindah gerakkan daripada berdiri untuk sujud. Sebaik saja habis membaca ayat-ayat tadi dan diniatkan turun kerana sujud sajadah. Diniatkan maknanya sedar bahawa ini sujud sajadah. Ya. Yang kedua, bertakbir ketika turun tanpa mengangkat tangan. Tak payah angkat tangan. Ini kesempurnaan ya. Jadi orang mengaji dengan tak ngaji lain. Nak rukuk kita angkat tangan, Allahu Akbar. Tapi nak sujud sajadah lepas je. Allah. Sujud. Oh kita faham. Ya, nak sujud sajadah, kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Katakan ke? Tak payah. Allah lepas sahaja. Kemudian yang ketiganya, sunat membaca ketika sujud. Ni lagi ada yang tak apa lagi ni.
Hafal lah bang. Ya, hafal. Jangan tak hafal bang. Ayat ni sangat indah dan ayat ni sebenarnya boleh kita baca dalam sujud semayang kita pun boleh kita baca. Ya, sajada wajhi. Tengok, telah sujud wajahku ini. Sambungannya, sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Telah sujud wajahku ini kepada dia yang menciptakannya. Allahu Akbar. Kalau kita terjemahkan apa zikir yang kita baca dalam solat ni, Allah, kita akan sujud dengan penuh rasa kehambaan, kesyukuran, ya, membesarkan Tuhan. Wasawwarahu, dan telah membentuknya, wasyaqqa samahu wa basarahu, dan telah melubangkan pendengaran dan penglihatannya, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkat Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik pencipta. Kan indah ayat tu. Kita sujud ni, kita kata, ya Allah, ni wajah ni yang kau cipta ni, yang kau berikan pendengaran, penglihatan, kesempurnaan semua ni, sujud mensyukuri engkau ya Allah, menyembah diri padamu ya Allah. Jadi tidak adalah keluhan, ya, ataupun sibuk nak cari imam ni betul ke salah ke apa, tak. Semayang ni sepatutnya fokus kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau baca tapi tak faham, tu yang jadi tu. Allah, lama pula imam ni sujud berapa kali nak baca ayat ni? Aku baca habis 3 kali dah. Dia banyak sangat. Cuba rasa kalau imam baca lambat, bacaan ni sekali saja, ya. Untuk imam makruh baca lebih. Ya, bacaan ni sekali saja, tapi makmum tak ada masalah kalau dia nak ulang, kan? Kalau mahu bolehlah ditambah lagi dengan doa berikut. Allahumma ktubli biha indaka ajran. Ya Allah, catatkan untukku dengan sekali sujud ini pahala untukku. Tengok. Waj'alha li indaka dhukhran. Dan jadikanlah untukku nanti sebagai pemberaan aset aku ke akhirat. Wada'anni biha wizran. Dan angkat, ya, gugurkanlah dari aku dengan sebab sujud aku ni dosa. Ui, indah doa ni. Ya, waqbalha minni kama qabiltaha min ibadika Daud alaihissalam, min abdika Daud alaihissalam. Dan terimalah sujud ini daripada aku sebagaimana engkau terimanya daripada hamba-Mu Daud alaihissalam. Ya, nabi yang kuat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi ada bacaan lain, ya. Jadi kalau imam baca panjang sikit, tak payahlah. Ya, mungkin dia baca doa ni. Allahumma ktubli biha indaka ajran waj'alha li 'indaka dhuhran wad'anni biha wizran waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Daud alaihi salam. Yang keempat, kaifiat sujud sajdah, bangkit berdiri betul daripada sujud tanpa bertakbir, tanpa duduk istirahat, dengan bertakbir, maaf, dengan lafaz Allahu Akbar, tapi tidak ada duduk istirahat dan tanpa mengangkat tangan. Nampak tak? Jadi orang kalau ada ilmu, dia ngaji, dia akan bezakan bangun dari sujud semayang, sujud rukuk semayang, untuk berdiri ke rakaat kedua, ke rakaat keempat. Dia akan dituntut untuk sujud istirahat, duduk istirahat. Apa duduk istirahat? Duduk sekejap tu, bangun, duduk dulu, baru bangun balik semula. Itu duduk istirahat. Tapi dalam sujud sajdah, benda tu tak ada. Ini yang membezakan di antara sujud rukun solat dengan sujud sajadah. Maka sebaiknya imam lagi kena notis benda ni. Jelas sebab imam ni dia pemimpin solat kan, pada kita. Jadi dia kena ambil maklum lebih lah supaya imam menjadi suluhan dia. Tak ada duduk istirahat lah. Tak ada. Sujud sajdah memang tidak ditutup sujud saja. Duduk istirahat. Ya. Dan tak ada angkat tangan lah. Memang bangun daripada sujud, kita tak angkat tangan untuk qiyam semula kan. Yang kelima, menyambung bacaan ayat atau terus rukuk, ya. Menyambung kerja sembahyang sekiranya ayat telah berakhir. Artinya, kalaulah ayat telah berakhir, kalaulah wasjud waqtarib, dia bangun balik semula, berdiri dulu, kemudian baru dah semua berdiri, Allahu Akbar, dia untuk rukuk. Tapi, yalah, sebab tu saya kata benda ni kena dimaklumkan kepada makmum sebelum kita buat supaya taklah jadi kekeliruan. Sebab ayat tu dah berakhir. Tapi kalau nak sambung dengan surah yang baru pun tidak ada masalah sebab benda ni sunat. Selesai. Kaifiat sujud tilawah di luar salat. Syarat-syarat sujud tilawah. Sujud tilawah ni yang kita baca, yang kita dengar bacaan orang, maka kita duduk, bersama dengan dia, kita sujud. Di antaranya ialah ayat itu dibaca dengan sepenuhnya. Ya, habis ayat dia sampai semua. Jangan sampai depan ayat sujud tu je. Ya, kharru sujada, dia tanda kat situ kita berhenti, kita tak. Ya.
Wahum la yastakbirun. Yang kedua, tidak lama perselangan bacaan dengan sujud. Artinya jangan sembang dulu, jangan cakap benda lain. Terus angkat takbir dan sujud. Yang ketiga, suci daripada hadas dan najis. Tengok. Suci daripada hadas dan najis. Artinya kena ada wuduk. Hadas tu. Dan bebas daripada najis. Pakaian kita kena bersih. Tempat sujud kena bersih. Ya. Yang keempat, sujud mestilah menghadap kiblat. Jangan main bantai ke mana. Rukun sujud tilawah. Sujud di luar semayang ni lah. Ada 4. Pertama, berniat. Sujud tilawah ketika takbiratul ihram. Artinya dia Allahu Akbar. Jangan terus sujud Allahu Akbar. Boleh. Tak angkat tangan pun boleh. Tapi kena ada lafaz Allahu Akbar. Sebab takbiratul ihram ni rukun qauli. Kena sebut. Angkat tangan pun baik. Allahu Akbar. Lepas tu tangan tak ada. Tak apa tu. Ya. Ataupun Allahu Akbar. Niat. Itu takbiratul ihram terus sujud. Boleh takbiratul ihram dalam keadaan berdiri atau duduk. Sujud hanya 1 kali. Ya. Dan beri salam yang pertama. Itu rukun. Ya. Beri salam kedua boleh tak? Boleh. Dilakukan sebaik saja duduk selepas bangkit dari sujud. Bacaannya sama. Ya. Bacaannya sama. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hafallah. Ya, hafallah. Tak baik sangatlah. Kalau Allah dah bagi umur sampai 50 tahun tapi tak hafal. Sujud tilawah. Maaflah ada yang terasa. Allah Ustaz ni sebut 50 saya terasa. Memang nak bagi rasa pun sebenarnya. Minta maaf lah. Kalau tak rasa nanti dia tak buat. Kan? Kita sebut angka-angka tu bagi sedar lah. Dah 50 tahun takkan lah. Doa sujud tilawah main sujud. Bohong. Dia sujud senyap. Baca subhanallah wa bihamdi. Baca lain ni. Itu sujud sawi tadi. Ada excuse. Ni sujud tilawah bacaannya. Memang itu. Yang supaya rasa kita bersyukur dengan kurniaan apa yang Allah beri pada kita hari ini. Okey, jadi salam yang pertama rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, salam kedua sunat. Assalamualaikum. Buatlah. Tidak ada masalah. Dan tidak ada bacaan tahiyat. Terus je bersalam. Jadi sujud tilawah dengan sujud sajadah ni sama. Cuma yang satu dalam semayang, yang satu luar semayang. Yang satu perlu takbiratul ihram sebab luar semayang. Yang satu lagi tak perlu. Ya, bacaannya sama. Dan tidak ada juga. Ya. Salam bagi sujud sajadah sebab apa? Dia dalam semayang. Tunggu habis semayang. Yang seterusnya perbincangan tentang sunat-sunat yang dikerjakan semasa sujud tilawah. Apa yang boleh kita lakukan? Pertama, mengangkat kedua tangan semasa takbiratul ihram ni sunat. Allahu Akbar. Sebab saya kata rukunnya sebut tadi. Kena sebut Allahu Akbar tu wajib. Tu rukun. Tapi angkat tangan ni sunat. Bertakbir ketika turun sujud tanpa mengangkat tangan. Yang kedua. Artinya kalau kita fahami, kalau siapa nak sujud tilawah, artinya sujud yang di luar semayang waktu baca tadarus dengan kawan-kawan tu. Dia 2 kali takbir. Pertama Allahu Akbar. Kemudian apa dia? Allahu Akbar sujud. Sebab yang pertama rukun. Yang kedua, yang sunat. Takbir tu. Jadi, dua-dua buatlah cantik. Yang ketiga, membaca tasbih dan doa yang dibaca dalam tasbih sujud sajadah tadi. Yang telah disebut tadi. Sajadah wajhiya lilladzi khalaq. Artinya tak baca pun, baca yang lain pun tak ada masalah. Baca sujud yang biasa pun tak apa. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi pun okey. Tapi inilah bacaan yang sepatutnya kita baca supaya lebih rasa dan lebih tepat sesuai dengan kesyukuran kita. Seterusnya, bertakbir ketika bangkit dari sujud. Allahu Akbar sebut. Ya. Dan tanpa mengangkat tangan pastinya. Dan yang kelima, beri salam yang kedua itu sunat. Salam yang pertama rukun lah. Ini yang kita sebut tadi. Seterusnya kita tengok gantian daripada sujud tilawah. Seorang yang mendengar bacaan Al-Quran, ayat sajadah, dan dia tidak mendapat melakukan sujud tilawah kerana dia berhadas atau sebab-sebab lain. Yang baca Quran tentulah dia ada wuduk kan, dia boleh. Ataupun dia baca tapi tak boleh, ruangnya tak ada, tempatnya tak sesuai untuk dia sujud, maka bolehlah dia menggantikan dengan bacaan berikut sebanyak 4 kali. Apa dia bacaannya? Senang. Kalau tak hafal juga tak tahu ni. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini juga bacaan yang disunatkan kita baca 4 kali juga kalau kita datang satu masjid, satu surau yang kita nak semayang tahiyatul masjid tapi ada pengajian ilmu. Atau kerana ihtiram pada tuan guru dan majlis ilmu, maka kita duduk gantikan dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh nak semayang, ya, tahiyatul masjid boleh. Kita dah bahaskan benda ni dulu dalam satu perbincangan. Maka sunat dua-dua. Cuma kalau nak semayang sunat tahiyatul masjid juga dalam majlis ilmu, jangan lagi semayang depan tok guru tu. Kan? Sampai orang tengok kita pula, Allahu akbar. Tu cari pasal, dia kena campak, kena baling dengan rehal kan. Jadi jangan cari pasal. Patutnya carilah ruang-ruang yang tidak mengganggu tumpuan orang lain yang sedang menuntut ilmu tu kepada kita. Ini baca kuat pula, takbir kuat, parau suara. Memang cari hal. Ini perangai-perangai yang sepatutnya dah tak ada lah. Ya. Zaman COVID ni patut banyak muhasabah lah. Dulu datang masjid suka macam-macam hal kita buat. Sekarang dah tak dapat datang ni muhasabah. Itu dia bacaannya. Jadi boleh gantikan jadi kita ada ilmu. Ya. Kalau membaca kita dengar ayat tasbih, ayat sajadah, kita gantikan dengan tasbih tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Okey, perbincangan terakhir pada hari ini iaitu sujud syukur. Sujud syukur ni selalu kita dengar. Ialah sujud berterima kasih atau bersyukur kepada Allah kerana mendapat satu nikmat atau terlepas daripada satu bahaya, kesusahan yang besar. Ada orang lepas aksiden, kereta dia hancur kan, dia keluar daripada kereta, dia sujud syukur. Betul? Itu betul. Ya. Habis lepas skor penalti Ustaz. Penalti. Kita tengoklah kalau game tu biasa pihak kampung tak payah sujud Ustaz. Kalau peringkat Champion League, bolehlah sujud syukur. No, bukan itu rujukannya. Itu selingan saja. Ya. Tengok, dalam mazhab Syafi'i sujud syukur perlu syarat yang sama dengan sujud tilawah. Artinya susah tuan-tuan. Pakai seluar pendek macam mana sujud syukur? Tapi hari ini ramai. Raya bawa sepak kita dah pakai seluar stokin dalam hitam tu. Main takraw tengok semua dah. Alhamdulillah. Boleh tak? Ya. Dapat. Ya. Libasan terakhir tu kira dapat mata akhir tu menang, sujud syukur boleh. Tapi ada syaratnya. Ya. Sujud syukurnya hanya disunatkan di luar semayang. Tidak boleh dalam semayang sujud syukur. Ya, semayanglah. Dan kaifiatnya sama seperti sujud tilawah, dari sujud bilangan sujud sekali je sujudnya. Ya, syaratnya kena ada wuduk, kena ngadap kiblat. Yang bola ada ke orang kekal wuduk? Saya alhamdulillah separuh masa pertama kedua saya ambil wuduk balik. Yang tu bolehlah. Kau penalti kau sujudlah depan tiang gol tu. Cari buka tengok arah kiblat sujud. Ambil semayang bang? Tanya. Dah, alhamdulillah. Tadi bukan gesel ke? Tak gesel, sama jenis, tak apa. Ya. Kalau terkentut tu batal lah. Okey. Cuma yang bezanya adalah di sudut niat dia. Niat sujud tu kenapa? Jadi dalam realiti ni dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab yang lain, antaranya mazhab Imam Malik mengharuskan sujud tanpa wuduk. Jadi bolehlah kalau kita dah selalu sonok sangat tak sempat nak ambil, kita talfik lah berpindah sikit dalam mazhab yang lain atau kita nak menyelesaikan. Tapi usahakan juga agar kita ngadap kiblat. Ya, jagalah posisi kita tu, janganlah tak menyentuh aurat. Ya, nak ambil wuduk mungkin susah. Ngadap kiblat masih boleh diusahakan. Lakukanlah apa yang terbaik. Nak ulang lagi sekali pun lepas ambil wuduk pun tak ada masalah. Yang kesyukuran kita memang sepanjang masa pada Allah Subhanahu wa taala. Satu, selingan sebelum saya menamatkan, satu sikap ataupun satu amalan yang kita buat ketika dalam solat, iaitu sujud lama selepas sujud kedua sebelum tahiyat akhir. Itu sujud apa tak? Sujud syukur ke tu? Bukan, sujud syukur mesti luar semayang. Habis sujud apa tu? Kita semayang jemaah kan? Atau kita semayang sendiri, lepas sebelum tahiyat akhir biasanya. Sebelum tahiyat akhir kita akan sujud lama tu. Kadang-kadang salah tergesa-gesa pula dah. Apa kau sujud tu? Perlu diperbetulkan. Pertama sekali, sujud itu hanya dibenarkan. Sujud hanya boleh dipanjangkan bila mana bukan solat berjemaah. Ini solat sendirian. Atau imam pun dengan persepakatan solat ajan, okey, sama makmum imam faham. Tapi imam semayang zuhur, awak semayang, imam dah tahiyat akhir nak bagi salam dah, awak sujud lagi tu, apa cerita? Sujud ni memang sujud tak tahu sujud apa tu, taubat ke, sujud sedih sangat ke apa ke. Yang tu tak boleh tuan-tuan. Itu pun termasuk dalam kumpulan takhalufun fahish, menyalahi imam cara melampau. Dalam konteks solat berjemaah ni, tuan-tuan bila imam buat, tuan-tuan kena buat.
Imam buat tu. Imam dah tayyib akhir, awak sujud lagi lama-lama buat apa? Sujud panjang-panjang Nabi buat ni bukan sembahyang Zuhur, bukan sembahyang Maghrib, bukan sembahyang Subuh, sembahyang tahajud malam. Tuan-tuan nak sembahyang sujud panjang-panjang ni boleh sembahyang Qobliyah Ba'diyah lah. Seorang-seorang. Yang tu laju pula, cepat sangat habis. Jadi nak kira sayu tumpang imam tak boleh tuan-tuan ya. Jadi elakkan. Bimbang boleh batal. Jadi batal bila mana tertinggal dengan sengaja imam dua rukun. Maka yang tu boleh batal. Jadi kalau sampai imam beri salam awak tak bangun, bawa bangun, batal sembahyang. Tapi kalau andai kata imam masih tahiyat akhir awak sujud sampai imam dah bangun, itu pun tetap makruh mengurangkan fadilah berjemaah. Maka jangan buat sujud yang itu tak ajar ni. Ya. Nak sujud lama-lama dalam sembahyang fardu, sembahyang seorang boleh. Tapi sebaiknya bukan sembahyang fardu. Sebab sembahyang fardu kalau dikerjakan dia standard. Ya. Tasbih 3 semua tempat. Kalau 7. Kalau jadi imam memang kena 3. Kalau imam buat sayu, sujud takhir panjang, yang itu kena pujuk. Kecuali sembahyang hajat. Sembahyang fardu kena standard. Ya, kena standard. Yang kita kena ikut imam. Ya, tidak ada kebaikan dan tak tepat pun amal-amal begitu. Kalau tuan-tuan memang nak sujud lama, nanti sembahyang sunat ba'diyah ke, sembahyang tahajud ke, sembahyang taubat ke, lepas sembahyang fardu, buatlah secara bersendirian. Itu lebih tepat dan lebih selamat untuk memelihara kesempurnaan solat fardu dan solat jemaah kita. Wabihi wallahu a'lam. Alhamdulillah cukup sejam. Happy betul hari ni sebab line clear. Ya, alhamdulillah. Kalau tak sampai kepada tuan-tuan tak clear. Tapi nak macam mana? Saya hanya mampu merencana dan hari ini alhamdulillah dengan bantuan DJ Az dan juga saudara Eddie kita pagi-pagi kita dah berbincang macam mana nak melancarkan program ni. Alhamdulillah. Allah berkati kamu berdua insya-Allah. Barakallahu lakuma. Itu macam doa nak kahwin kan. Orang untuk pengantin tu barakallahu lakuma. Tapi memang dua orang. Semoga Allah berkati kamu berdua insya-Allah. Saya pulangkan kepada DJ Az kalau ada apa-apa selingan tambahan. Ya. Baik. Semoga kebaikan untuk kita sama. Silakan DJ Az. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz perkongsian yang sangat menarik. Dalam menyampaikan perkara yang hak tu dia ada sambil-sambil tu ada gurau-gurau kan untuk buat kita tidak terlalu tertekan. Mungkin macam ada perubahan, ada benda lain ke, ada benda lain. Tapi sebenarnya inilah dia SOP di dalam solat yang perlu kita patuhi. Jangan memandai-mandai dalam ibadah solat. Okey Ustaz, saya kira ada 2 soalan tambahan yang boleh saya utarakan kepada Ustaz. Yang pertama, mengapa Allah memilih surah-surah tertentu sahaja untuk kita sujud sajadah atau sujud tilawah berkenaan dengan pemilihan surah-surah ni Ustaz? Bagaimana, ada tak? Okey. Pertama sekali saya jawab dengan Allahu a'lamu bimuradi. Allah beritahu dengan apa yang dia mahulah, kehendak dia. Tapi sebenarnya ayat-ayat itu bercerita tentang biasanya berkait dengan sujud. Kita orang tak mau sujud, maka kita melakukan sujud atas fail itu. Kita para malaikat yang sujud taat pada Allah, maka kita yang sebenarnya ayat-ayat sujud sajadah ni dia berkait tentang sujud lah. Dan kita sebagai umat Muhammad yang dianugerahkan dengan Al-Quran bacaan ini, maka kita selari dengan keperluan dan cerita ayat tu. Untuk menjadikan kita selari dan sinonim dengan cerita ayat tu, dan untuk kadang-kadang untuk bersama dengan orang-orang yang berjaya sujud pada Allah, taat patuh pada Allah ni, maka kita lakukan. Samping itu maknanya spontan, pengamalan secara spontan lah. Itu realiti ayat-ayat ni lah. Tapi kenapa Allah pilih dan sebagainya, itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersujud atas apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, tempat-tempat yang baginda sujud padanya dan diwariskan kepada para sahabat dan para ulama, mewariskan kepada kita dan kita melakukannya atas rujukan tersebut. Wallahu a'lam. Allah Ta'ala. Okey Ustaz, kita pergi kepada soalan yang kedua daripada Jeb Sahar. Soalan saya Ustaz, saya pernah bersebelahan jemaah yang tak masuk-masuk apabila ditakbir. Bagaimana caranya Ustaz? Ini berkenaan dengan orang yang selalu bertakbir, susah nak masuk dalam solat tu kot. Bagaimana Ustaz? Itu dia punya masalah. Awak sibuk pasal apa? Okey, sorry. Jauh sikit. Dia sebenarnya, tapi itu jawapan dia sebenarnya. Kalau dia tak boleh masuk, awak dah masuk kan? So awak fokus awak punya. Lepas sembahyang nanti awak cerita dengan dia lah kalau awak boleh nasihat dia. Sebenarnya takbiratul ihram ni, dia tak masuk tu sebab niat dia tak masuk, orang Melayu ni. Hari tu kita dah belajar tentang niat. Tentang niat, sebenarnya niat ni lintasan hati. Dia bila orang Melayu ni tak masuk sebab apa? Allah. Dia ada 2 kekeliruan. Memang ada perbahasan ulama.
Sebab kita sebut Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Dalam masa yang sama kita kena melintaskan dalam hati kita, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai ikut imam kerana Allah Ta'ala, bang. Macam mana nak suruh bang? Susah. Sebenarnya kena faham kerja hati. Rukun qalbi ni bukan membaca. Hati dia tak boleh membaca, dia hanya menyedari dan melintaskan sahaja. Dan lintasan itu ulama Imam Mazhab Syafi'i memudahkannya dengan, dia sebenarnya nak memudahkan tapi kita faham jadi susah. Dia mengkategorikan apa konten yang perlu ada dalam lintasan tersebut. Tu yang dia pernah dengar tak? Macam pernah dengar kan? Qasad, ta'arud, ta'yin. Ya. Dah putus tak? Kalau tak pernah dengar, abaikan je. Kalau pernah dengar, itulah maksudnya. Qasad ni maksudnya kesedaran. Sebab niat ni kena ada konten. Kalau ada benda ni, 3 benda ni je, dia sah semayang. Apa dia? Pertama, qasad. Qasad ni sedar kita semayang. Allahu Akbar, sedar saya semayang. Okey. Tak cukup. Yang kedua, konten kedua kena sedar ni semayang fardu. Sebab semayang fardu beza dengan semayang sunat. Tu dia panggil ta'arud tu. Aku semayang fardu ni. Yang ketiga ta'yin, zuhur. Dah. Jadi kalau dia takbir Allahu Akbar dalam hati lintas, aku ni semayang fardu tu sah. Cukup lah. Dan zuhur memang 4 rakaat. Ya? 4 rakaat tu tambahan niat saja. Jadi kalau dibujuk kawan-kawan kita yang takbir tak masuk-masuk tu, kita fahamkan dia apa maksud niat. Ya, niat lintasan hati. Sebab tu dalam mazhab kita juga dibantu dengan talaffuz, berlafaz niat tu. Berlafaz niat tu supaya kita dah prepare. Bila kita dah sebut, hati kita dah sedar saja. Sebab tu lafaz niat sebenarnya lebih baik bagi orang yang was-was. Dia lafaz bahasa Melayu je. Sahaja aku semayang, aku nak semayang fardu zuhur, 4 rakaat tunai, ikut imam kena Allah. Allahu Akbar. InsyaAllah masuk. Kecuali dia sebut pun dia tak faham. Itu teruk lah. Dan saya pernah dengar bang, seorang pakcik semayang duduk, lafaz niatnya bahasa Melayu. Ustaz ni, terkejut tengok. Terkejut tu bukan apa, bersyukur ada orang yang faham niat tu apa. Lepas semayang saya jumpa bang, macam mana dia ada. Ustaz tu kata boleh. Memang tu boleh. Kalau itu yang lebih masuk, sebab nak niat nanti lepas. Memang usolli tu, awak bahasa Arab kan main makhraj usolli, tapi tak faham. Allahu Akbar ni awak translate. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Memang mampu bang. Pusing 4 kali pun sahaja aku sembahyang. Itu yang Allah, ada yang kuat sini, kena dada orang mati bang. Bukan, lintasan saja. Bila terlintas dalam hati, sebab tu disunatkan kita melafazkannya supaya lintasan tu mudah. Sebab tu perasan tak, orang Arab tak ada takbir lama pun. Orang Arab, orang Pakistan sembahyang Allahu Akbar. Kita macam Allah. 3 ni, Allah. Masuk-masuk. Sebab tadi qasad ta'arud ta'yin tu dipahami dengan cara yang salah. Jadi cukup kalau sembahyang fardu, kita sedar kita sembahyang, kita sedar ni sembahyang fardu, kita sedar ni fardu apa. Sebab ada orang Allahu Akbar, dia sedar dia sembahyang. Tapi ni sembahyang zuhur kasar. Yang tu fail. Yang tu tak boleh. Dia tengok jam, dia sedang zuhur ni. Tak boleh. Ketika Allahu Akbar tu kena sedar sembahyang zuhur. Kalau maghrib kena sedar maghrib. Dan kalau sembahyang jemaah tambah lagi kesedaran sebagai makmum. Yang itu tidak ditutup ketika takbiratul. Sebelum akhir sembahyang dia kena sedar di sebagai makmum. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya Ustaz DJ. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Saya kira soalan telah pun terjawab ke semua 4 tadi, dan daripada Jeb Sahar pun betul, kadang-kadang kita kat sebelah terganggu dengan perilaku macam ni Ustaz katanya. Betul. Kadang-kadang terganggu, memang mengganggu kita punya solat. Dan haram ya, kalau kita tahu sengaja buat begitu, haram hukumnya. Ya? Okay. Dan kalau kita memang terganggu, kita kena pilih lah. Ya, kalau dia datang dulu, kita cek ruang lain lah. Kalau boleh nasihat lah, sebab dia semayang sebenarnya kita tak boleh ganggu orang. Takbir pun tak boleh kuat. Allah. Lahan saja. Sebab kawan pun nak takbir, nak baca Fatihah. Kan Allah. Yang itu perangai tu. Itu ikat kat dinding je lah. Saya datang semayang jemaah. Kalau tak boleh pujuk lah. Jika suka lah. Pujuk abang-abang alung yang kadang-kadang dia berguru tau. Dia tak burung jerai lama. Jadi balik tu turun tu tak tahulah. Jadi tak ikut macam mana. Bunyi parau. Pelik-pelik. Haram hukumnya sebab dikira tashwis al-musalli. Kacau orang lain sembahyang. Wallahu a'lam. Kita jangan buat. Orang yang dah buat, kalau kita nasihat. Dan boleh panduan, ni video ni kita share kat dia. Lagi baik.
Wallahu a'lam. Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah, perkongsian yang menarik pada tengah hari ini. 1 jam 10 minit kita telah bersiaran langsung pada tengah hari ini. Moga-moga perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita semua hari ini dapat kita pelajari dan dapat kita amalkan. Seterusnya, inilah tujuan kita, dapat kita kongsikan secara langsung kita ini seramai yang mungkin. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Haili Al-Jauhari bersama dengan kita pada tengah hari ini. Perkongsian ilmu, moga-moga Allah ganjarkan dengan ganjaran pahala dan saham sehingga hari akhirat nanti kerana menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada tim PKIL KWSP membantu saya pada hari ini dan kepada semua para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita tergolong dalam kalangan orang yang mendapat keberkatan daripada Allah. Burung belatuk berjambul merah sepakat dengan Raja Wali. Minta ampun kepada Allah, minta syafaat kepada Nabi. Amin. InsyaAllah panjang umur dan murah rezeki diizinkan Allah, kita jumpa lagi. Salah silap harap dimaafi, moga dakwah dan pertemuan ini diberkati. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okay, salam kat burung belatuk jambul merah dia. Amin.